warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية من صالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نحن من نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك ولغى الملائكة المقربين وخلص من سنتك وافتح لنا أبرهتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصلح لا نفعنا بعلومه في الدارين dan tak kala cerca oleh segala kafir pada mensuh hikmat kata mereka itu bahwasa Muhammad suruh ia akan sahabatnya hari ini dengan satu pesuruhan dan tegah ia daripadanya esok hari turun manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Dan tak kala ta'an dan tak kala ta'an, apa makna ta'an tu bahasa Arab, bahasa Melayunya cercah. Dan tak kala ta'an yakni cercah oleh segala kafir. Cercah tu pada mansuh mencercah kafir tu pada mansuh barangkalinya hikmat tu tak ada. Dan tak kala mencerca tak kala ta'an cerca oleh segala kafir. Apa tu dikehendaki kafir di sini khilaf.
dikandaki dengan kafir di sini tu khilaf. Setengah katanya dikandaki kafir tu ialah musyrikin Mekah. Setengah katanya dikandaki kafir tu ialah orang Yahudi. Cerca tu pada mansuh. Nah, pada mansuh, yakni pada ayat yang dinasahkan. Barangkalinya kalau hikmat tu bukan. Pada mansuh hukum. Kalau begitu betul. Pada mansuh hukum. Zahirnya begitu ya. Tak kala cerca, tak kala ta'an oleh segala kafir pada mansuh hukum. Pada mansuh hukum, artinya pada mansuh hukumnya. Kalau gitu betul. Kalau hikmat tu tak betul. Mansuh yang dinasahkan. Nah, kata mereka itu ni perkataan cerca. Kata mereka itu segala kafir. Bahawa Muhammad, Nabi Muhammad itu suruh ia Muhammad akan sahabatnya hari ini dengan satu persuruhan, dengan suatu perkara yang disuruh. Dengan satu persuruhan, ini dengan satu perkara yang disuruh. Dan tegah ia Muhammad. Larang pula daripadanya, daripada satu persuruhan esok hari. Jadi itulah tuduhan, cecaan yang mana orang kafir kata kepada cerca kepada Nabi Muhammad. Dia katanya Nabi Muhammad tu pelik ya. Hari ini dia suruh dengan satu perkara, esok hari dia larang pula. Dan tapi maksudnya tidak dengan makna hari ini esok, bukan naknya begitulah, maknanya pada suatu masa. Pada suatu masa dia suruh, pada suatu masa lain dia larang pula. Jadi tak mentu di atas satu perkara tu tidak. Jadi maknanya itulah yang dia tuduh kepada Nabi Muhammad, katanya macam mana, apa yang jadi pada Muhammad. Satu masa dia suruh buat dengan satu perkara, pada masa yang lain pula dia larang pula. Begitu. Bukan maksud hari ni, hari yang dia cakap tu, bukan maksud begitulah. Padanya maknanya pada suatu masa dulu dia larang, dulu dia suruh benda ni. Tapi sekarang dia larang pula. Dulu dia suruh. Dulu dia suruh menghadap kepada Baitul Maqdis solat. Sekarang disuruh larang menghadap pada Baitul Maqdis, suruh menghadap kepada Baitullah pula. Maka itulah cercaan orang kafir kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Maka apabila ada cercanya begitu, turun manansah. Terjawab tak kala. Apabila ada cercaan, maka turunlah ayat ni, ayat manansah, untuk nak jawab bagi mereka. Nak jawab cercaan itu. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Manakala kami buang daripada satu ayat hikmah, atau kami perlupakan dia,
atau kami perlupakan dia daripada hati engkau, ya Muhammad. Nescaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripadanya. Nescaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripadanya. Lagi. Atau seumpamanya. Jua. Pada taklif dan sawab. Apa makna sawab? Pahala. Jadi masalah nasahkan ayat. Maka kita berhajat untuk nak faham di sini, kita tengok sikit dalam masalah nasah itu. Maka masalah an-naskhu itu bahasan dianya dalam ilmu usulul fiqh. Tepat bahasan an-naskhu itu ada dibahas panjang di dalam kitab ilmu usulul fiqh. Nak bagi tahu gitulah. Maka asalnya an-naskhu tu maknanya menghilang. Asalnya pada lughahnya an-naskhu, asal pada lughahnya an-naskhu tu makna menghilang. Seperti menasakh, menghilang oleh cahaya matahari akan cahaya bulan. Menghilang oleh cahaya matahari akan cahaya bulan, atau menghilang oleh cahaya matahari akan gelap. Itu makna menghilang. Ada juga makna nasakh, maknanya dihapus, padam. Ada juga maknanya begitu. Dan ada juganya an-naskhu pada lughah ialah makna salin. Makna salin, makna pindah. Kita pindah seperti air dalam satu cawan, kita pindah kepada satu cawan yang satu lagi. Asalnya air dalam satu cawan, kita tuang masuk dalam satu cawan satu lagi. Jadi memindahkan tempat. Gitu. Itu pun panggil an-naskhu juga. Dan yang daripada makna memindah inilah yang kita panggil dalam istilah kitabnya panggil niskhah. Yang panggil niskhah. Niskhah kitab, niskhah mana, tabu' mana. Niskhah baru, niskhah dulu. Niskhah tu maknanya salinan. Dengan sebab orang dulu dia dia nakkan satu kitab tu, memanglah tempat cetakan kitab pada zaman dulu tidak ada. Tempat cetakan kitab pada zaman dulu tu, kilang-kilang cetakan kitab pada zaman dulu tu tidak ada. Hanya apabila suatu kitab, apabila kita naknya, mesti dinasahkan. Dinasah dengan maknanya kita tengok buka kitab yang asal, lepas tu tulis ikut apa yang ada. Itu dia panggil niskhah. Itu yang orang tua katanya salinan-salinan. Itu yang katanya niskhah-niskhah. Begitulah. Itu pada makna luah. Adapun pada makna syaraknya, dengan maknanya pada makna syarak tu dia ada rukun dia, ada nasikh, ada mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Ada nasikh tu mana yang menasakh, yang baru. Lepas tu mansukh, mana yang dinasahkan, itu yang dahulu. Contohnya, nak bagi gambarannya, kita katanya pada pertengahan Islamnya, hukum pada pertengahan Islamnya, solat menghadap kepada Baitul Maqdis.
salat itu menghadap kepada kiblatnya ialah Baitul Maqdis. Maka dalam keadaan lama kelamaan Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad berpaling menghadap kepada Baitillah pula, ialah Kaabah. Maka dikatakan suruh menghadap kepada Baitillah itu menasakh akan hukum menghadap kepada Baitul Maqdis. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka hendak memaling oleh kamu akan muka kamu ketika kamu salat, yakni dada kamu kepada Masjid Haram, yakni kepada Kaabah. Jadi maknanya perintah menghadap kepada Baitillah menasakh akan hukum menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis. Jadi menghadap pada Baitul Maqdis tu dia panggil mansukh yang dahulu. Dan menghadap kepada Baitillah tu dia panggil nasikh. Begitu. Yang baru tu itu panggil nasikh. Itu dia panggil apa dia? Nasakh di dalam istilahnya, lebih kurangnya begitulah. Nak bagi nampaknya. Banyaklah ceritanya. Seperti perempuan yang mati oleh suami, perempuan yang mati yang meninggal oleh suami, maka asalnya iddah dianya setahun. Apa dia, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna al-azwaja, apa dia, wasiyatan ilal apa tak pasti. Jadi asalnya iddah bagi suami yang bagi isteri yang wafat suaminya ialah setahun. Iddahnya setahun. Jadi maknanya dalam masa setahun tu dia tak boleh nak kahwin dengan siapa-siapa. Maka selepas tu dinasahkan dengan ayat yang lain pula ni, ialah yang kita maklum sekarang ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu iddah yang wafat oleh suami. Maka jadi itu setengah daripada bagai-bagai nasah lah. Itu setengah daripada bagai-bagai nasah. Maka dengan sebab hukum-hukum tu dinasahkan, ditukar ganti, maka dengan sebab tu lah orang kafir dia kata macam mana apa dah jadi, sekali begitu sekali begini tak tetap. Maka Allah Ta'ala turun akan ayat ini untuk nak jawab, untuk nak tolakkan perkataan mereka itu. Katanya manakala kami buang daripada suatu ayat. Daripada suatu ayat ini akan suatu ayat. Daripada ayat, yakni akan suatu ayat. Hikmah. Itu apa maksud dia hikmah? Sebenarnya tak nak ada tu hikmat. Manakala buang kami. Manakala kami buang.
Jadi manakala tu terjemuh daripada ma. Dalam keadaan nahu katanya ma tu ma adat syarat. Bukan manafi. Ni ma adat syarat. Menansakh. Sebenarnya nak bagi mudah faham tu kena terjemuh menansakh mana-mana ayat. Apa dia? Akan mana-mana. Akan apa-apa membuang oleh kami, kami buang daripada ayat ni akan satu ayat. Jadi gini, mana-mana ayat yang kami buangkan. Maksudnya begitu. Mana-mana ayat yang kami buangkan. Mana-mana ayat kami buangkan. Katuk lipah ni. Bukan puan. Mana-mana ayat yang kami buangkan. Hikmat. Barangkalinya hukumnya. Atau kami perlupakan dia. Barangkali tepat hikmat tu hukumnya. Barangkalinya begitu ya. Yang zahirnya begitu. Tempat hikmat tu kita ubah jadi hukumnya. Manakala kami ini pun kalau kata manakala tu beri faham makna masa. Dia sebenarnya tak ada nak beri faham makna masa, tidak. Maksudnya mana-mana ayat yang kami menghilangkan hukumnya. Maksudnya begitu. Mana-mana ayat Quran lah. Mana-mana ayat Quran yang kami menghilangkan hukumnya. Maksud gitu ya. Mana-mana ayat Quran yang kami menghilangkan akan hukumnya. Maknanya tak dipakaikan hukumnya. Atau kami perlupakan dia daripada hati engkau. Mana-mana ayat yang kami Allah Ta'ala perlupakan dia kan ayat daripada hati engkau ya Muhammad. Mana-mana ayat Allah Ta'ala bagi kosong daripada hati Nabi Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala bagi terlupa. Dulu Nabi pernah hafalkan ayat ini. Maka pada sampai masanya Allah Ta'ala hapuskan ingatan ayat itu daripada hati Nabi. Itu maknanya kami perlupakan dia. Maknanya hapus akan ayat itu dalam ingatan Nabi. Hapuskan ingatan ayat itu, hafalan ayat itu daripada hati Nabi. Nascaya kami bawa datang, ini jawab dia. Nascaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripadanya. Lagi. Atau seumpamanya. Jua. Pada taklif dan sawab. Apa sawab? Pahala. Rasanya tak nak boleh faham betul-betul dia ni. Tak dapat tidak kita kena tengok masalah nasakh dulu. Nanti boleh faham. Dia masalah nasakh dan itu dia terbahagi kepada beberapa bagai. Bahkan nasakh
yang berlaku pada Quran ada terbahagi kepada 3 bagai dengan secara ringkasnya 3 bagai. Boleh tulis 3 bagai. 3 bagai, 3 cara, mudah katanya 3 cara. Nasakh yang berlaku pada Quran itu terbahagi kepada 3 cara. Satunya diakadkan hukumnya dan bacaannya. Diakadkan hukumnya dan bacaannya. Diakad, diangkat, dihilang. Diangkat, dihilang akan hukumnya, hukum ayat. Dan bacaannya, bacaan ayat. Itu satu bagai. Dihilangkan, diangkat, dihilangkan bacaannya dan hukumnya. Dengan maknanya hukum yang dipaham daripada ayat itu dah dibatalkan, tak digunakan, tak diamalkan. Dan bacaan dia, tulisan dia di dalam mishaf Quran tu dah tidak ada. Itu setengah daripadanya. Itu setengah daripadanya. Jadi pada istilah bab nasahnya panggil nasahkan hukum dan bacaan. Nasahkan hukum, kita panggil begitu, tulis sekali lagi. Maknanya satunya nasahkan hukum dan bacaan. Kita tulis mula. Mengakak tu takut payah faham. Menasahkan hukum dan bacaan. Semula tulis sekali lagi. Nasahkan hukum dan bacaan. Jadi hukum bacaan ayat itu dah tidak dibacakan. Maknanya dalam mishaf Quran tidak ada. Lagi pulanya ayat itu, hukum yang dipaham daripada ayat itu pun dah dinasahkan juga. Mana tak digunakan juga. Jadi maknanya dibatalkan bacaannya dan hukumnya. Itu satu bagai. Kemudian yang kedua pulanya, ialah nasahkan bacaan tidak hukum. Begitulah mudah. Nasahkan bacaan tidak hukum. Nasahkan bacaan tidak hukum. Jadi bacaan tu tidak ada. Mana tulisan dalam mishaf tu tidak ada. Tulisan dia, tulisan ayat dalam mishaf Quran tu tidak ada, bahkan tak dibacakan sekarang. Tapi hukum dia tu tidak dinasah, masih diguna sampai sekarang. Masih diguna sampai sekarang hukum dia. Seperti masalah seperti ayat rejam. Masalah hukum rejam bagi orang berzina. Pada katanya az-zani wa asy-syaikhu wa syaikhatu iza zanaya.
Nah, idza zanaya farjumuhuma albattata. Maka bukan asyikhu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kul bukan asyikhu Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Maka ayat tu kalau tengoknya dia dah dinasahkan. Maknanya itu apa dia? Bacaan dia tu tidak ada tapi hukum masih ada. Tu dia panggil satu bagai, itu satu bagai daripada nasah juga. Jadi maknanya hukum masih diamalkan. Adalah dalam kitab fiqh tu hukum rejam tu ada bagi orang zina. Tapi ayat tentang rejam tu tidak ada, dihilangkan daripada mishaf Quran. Tu mana diakad dihilang. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah nasahkan hukum Sini yang kedua apa tadi? Yang kedua tu nasahkan bacaan tiada hukum. Maknanya hukum masih kekal. Yang ketiganya sebalik dengan yang pertama, dengan yang kedua. Yang ketiga tu sebalik dengan yang kedua. Maknanya apa dia? Nasahkan hukum tidak bacaan. Nasahkan hukum tidak bacaan. Ini banyak. Banyak dalam Quran tu banyak. Bacaan dalam ayat Quran tu ada tetapi hukum dah tidak diamalkan. Seperti ayat kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Itu ada dibaca. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan mendekati oleh kamu akan sembahyang. Wa antum sukara, walahal kamu itu sedang mabuk. Jadi maknanya pada pertengahan tu ialah dilarangkan minum arak dekat-dekat nak solat. Dengan maknanya kalau contohnya kita nak orang nak solat zuhur. Kalau minum arak pagi itu boleh. Agak kata minum arak lepas tu mabuk, boleh habiskan mabuk, boleh solat zuhur. Kalau katanya masuk zuhur minum arak. Lepas tu mabuk. Nak solat tak boleh. Jadi maknanya boleh nak minum lagi arak pada zaman itu. Boleh diminumkan lagi arak pada zaman itu, tapi jangan minum dekat-dekat nak solat. Jangan minum dekat-dekat nak solat. Kemudian itu dinasahkan dengan kata innamal khamru wal maisiru hingga akhir. Maka dinasahkan, maka semenjak daripada itu dinasahkan dilarang terus akan minum arak. Maka ayat yang dinasah tu bacaan dia, tulisan dia masih ada di dalam mishaf Quran tapi hukum dia tak dipakaikan. Begitu. Hukum dia tak dipakaikan, banyaklah. Itu banyak sangat yang berlaku. Jadi bahagian yang ketiga tu banyak. Maknanya dinasahkan hukum tidak bacaan. Jadi maknanya ada dalam Quran bacaan dia tu ada tapi hukum tak diamalkan sekarang. Tapi baca tu dapat pahala Quran lah, 1 haraf 10 pahala. Begitulah. Jadi maksud di sini yang mana ayat di sini dengan sebab ada tuduhan daripada cercaan daripada orang kafir, macam mana diubahkan hukum seharinya begitu, seharinya begini, maka Allah Ta'ala nak ceritakan hikmat Allah Ta'ala menasahkan akan ayat-ayat Quran. Lepas tu nasah tu nasah mengikut
hikmat mengikut bagai-bagai yang tiga yang dicerita tadi, yang saya sebut tadi. Maka Allah Ta'ala katanya, manakala kami, firman Allah Ta'ala, manakala kami buangkan daripada satu ayat, maknanya mana-mana ayat yang kami buangkan hukumnya, yang kami menasahkan. Apa tu yang tu mana-mana ayat yang Allah Ta'ala menasahkan. Menasahkan itu terbahagi kepada tiga tadilah, menasah hukum dan bacaan, atau menasahkan bacaan tidak hukum, atau menasahkan hukum tidak bacaan. Maka sekiranya kalau ada menasahkan mana-mana ayat, maksudnya begitu. Manakala kami buangkan daripada satu ayat, hukumnya, maknanya menasah tadilah, kami Allah Ta'ala menasahkan. Patut nasah itu terbahagi kepada tiga bagai tadi. Atau kami perlupakan dia kan ayat daripada hati engkau ya Muhammad. Mana-mana ayat yang Allah Ta'ala bagi terlupa kepada Nabi Muhammad. Mana hapus dalam ingatan Nabi, ingatan hati Nabi Muhammad. Jadi lepas pada dihapus tu, Nabi dah tak boleh nak baca. Apabila Allah Ta'ala hapuskan ingatan ayat itu daripada hati Nabi Muhammad SAW, maknanya semenjak daripada itu Nabi dah tak boleh nak baca sebab tak hafal, tak ingat nak baca. Lepas tu sebab apa dihapus? Sebab ayat yang dihapus tu dah tak digunakan. Dah tak digunakan. Datang dengan yang terlebih baik daripadanya. Ini jawab. Apa maknanya Tuhan tidak Tuhan menasahkan satu ayat, Tuhan akan ganti dengan ayat yang lain. Dia tidak kata nasah dengan kosong-kosong begitu saja-saja nak menasah tu, bukan. Hikmat Allah Ta'ala menasah tu ialah Allah Ta'ala mendatangkan dengan yang terlebih baik daripada yang dinasahkan. Lebih baik lagi. Atau seumpamu jua. Pada taklif dan sawab dan pahala. Jadi mana ganti dengan apa? Dengan yang terlebih berat, artinya dengan terlebih ringan tu tidak ada. Dengan maknanya apabila Allah Ta'ala menasahkan suatu ayat, artinya Allah Ta'ala melupakan suatu ayat daripada hati Nabi Muhammad SAW. Tentu Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lain. Hikmatnya ialah Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain yang terlebih baik daripada yang dinasahkan. Jadi yang baru ni terlebih baik daripada yang dulu. Jadi walaupun tengok kita katanya asalnya solat menghadap kepada Baitul Maqdis, tapi Allah Ta'ala mengubahkan menghadap kepada Baitullah, kepada Kaabah. Maka itu menghadap kepada Baitullah tu sama dengan menghadap kepada Kaabah. Apa menghadap kepada Kaabah tu nisbah pahalanya sama dengan pahala menghadap kepada Baitul Maqdis yang asal. Dengan mana tak jadi kekurangan. Tak jadi kekurangan. Asal menghadap kepada Baitul Maqdis, diubah kepada menghadap kepada Kaabah. Maka pahalanya tak sama. Nak katanya dulu penghadap kepada Baitul Maqdis untung pahalanya. Tapi sekarang disuruh menghadap kepada Baitullah, kurang sikit pahala. Tak ada macam begitu. Jadi maknanya dia akan bersamaan. Jadi nak jadi rugi, tidak ada rugi dengan sebab nasah. Bersamaan dengan yang dulu artinya lebih untung, lebih baik daripada yang dulu. Maka misal bersamaan tu pada pahalanya ialah seperti masalah nasahkan menghadap kiblat, menghadap kiblat daripada asalnya Baitul Maqdis kepada menghadap kiblat ialah Kaabah. Maka itu bersamaan pada pahala. Jadi maknanya tidak ada berbeza. Lagi pulanya ia tidak ada keberatan kita nak menghadap. Jadi maknanya perubahan menghadap daripada asalnya kepada Baitul Maqdis kepada Baitullah tidak ada keberatan.
tidak ada keberatan, bukan katanya susah sikit sekarang sebab kena menghadap pada Baitullah. Dulu senang ringan sikit menghadap pada Baitul Maqdis. Tak, sama. Sama saja. Jadi maknanya tak ada itu nisbah keberatan tu sama saja. Kalau kita nak cakapnya maknanya tak terasa pun nak kata jadi berat yang baru sama semacam dengan yang dulu saja. Dan juganya pahala pun sama juga. Kalau menghadap pada Baitul Maqdis pahala sebanyak tu, maka menghadap pada Baitullah Kaabah pun pahala pun sebanyak tu juga. Lagi pulanya tak ada kepenatan, sebagaimana tidak ada kepenatan untuk nak menghadap kepada Baitul Maqdis, maka menghadap pada Baitullah pun tidak ada kepenatan. Dan setengah daripadanya tujuan Allah Ta'ala menasahkan ayat itu, tujuannya nak datangkan yang terlebih baik. Setengah tu lebih baik tu sebab jadi ringan. Setengah tu lebih baik nisbah pahala. Tu tengoklah. Tengok contohnya awal-awal dulunya diberi pilih pada puasa pada masalah bulan Ramadan. Pada awal Islamnya, awal-awal diturunkan puasa bulan Ramadan, awal-awalnya diberi pilih di antara puasa atau bayar fidyah. Itu diberi pilih. Diberi pilih antara antara puasa dan bayar akan fidyah. Maka ini tak kira sihat tak sihat pun, orang sihat pun sama. Jadi pada awal-awal kalau siapa yang nak puasa, puasalah. Kalau tak nak puasa, gantikan dengan bayar fidyah 1 hari 1 cupak. Maka akhir-akhirnya Allah Ta'ala menasahkan dengan tak beri pilih. Apabila masuk bulan Ramadan, maka mesti puasa. Tak puasa tak boleh. Melainkan orang tua yang tak kuasa nak puasa, artinya orang yang sakit dalam keadaan sakit yang tak ada harapan nak sembuh daripada penyakit itu. Maka bolehlah tak puasa untuk nak ganti dengan fidyah. Tapi kalau kita orang sihat sekarangnya mesti kena puasa, tak ada jalan lain. Maka di situ walaupun kita dengar tu tengok katanya beratlah. Kalau dulu tu nisbah kepenatan tu memang berat sekarang. Sebab apa? Dulu boleh pilih, kalau rasanya tak nak puasa ganti dengan bayar dengan makanan. Tapi sekarang tetap kata kena puasa, nak ganti dengan makanan tak boleh. Walaupun nisbah perbuatan tu kita nampak kata semakin berat, lebih berat daripada dulu, tapi pahala banyak yang baru daripada yang dulu. Dia lebih nisbah pahala pula. Maknanya sekarang untunglah dapat pahala banyaklah. Sebab tak ada pilihan, mesti kena puasa. Maka puasa tu lebih pahala banyak daripada bayar beras lagi. Begitu. Jadi maknanya nisbah masalah nasahkan memberi pilih di antara puasa dan bayar fidyah, dengan tentukan puasa itu walaupun kepenatan tu lebih berat daripada dulu, tapi pahala dapat banyak daripada yang dulu. Begitu. Itu maknanya lebih baik nisbah pahala. Ada kalanya pahala tu kurang daripada dulu tapi jadi ringan. Seperti awal-awalnya pada awal Islam tu sekiranya kalau ada pertempuran di antara golongan orang kafir dan orang musyrikin, kalau orang Muslim 10 orang, orang Islam 10 orang, orang kafir 100, wajib melawan. Nak lari tak boleh, haram. Maknanya kalau kiranya awal-awal Islam tu seorang Islam lawan dengan kafir 10 orang. Maknanya kalau orang kafir lebih pada 10, boleh nak lari, tak nak lawan. Tapi kalau orang kafir tu 10 ganda dengan Islam, contohnya kalau orang kafir 100 orang, orang Islam 10 orang, mesti lawan. Tak boleh nak lari, tak boleh. Kalau lebih pada 10, boleh nak lari. Begitu. Tetapi akhirnya dinasahkan dengan yang ringan nisbah perbuatan, ialah apa dia?
kalau seorang lawan dua, wajib lawan. Kalau tiga, seorang lawan tiga, tak wajib lawan. Contohnya, kalau kita katanya orang Islam 100, orang kafir 200. Maka jadi katanya seorang orang Islam melawan ni dengan dua orang kafir. Itu wajib melawan ni, haram lari. Tapi sekiranya kalau lebih pada itu, maknanya jadi kata kena seorang Islam kena lawan dengan kafir 3 orang tu, maka tak wajib lawan lah, mesti lari. Itu maknanya lebih ringan nisbah perbuatan. Lebih ringan nisbah perbuatan, walaupun pahala tu kurang. Jadi pendek katanya di sini nak cerita katanya, nak kata balik rugi itu tidak ada. Rugi dengan sebab nasah tu tidak ada. Adalah tempat untungnya. Paling kurangnya bersamaan. Paling kurangnya bersamaan nisbah perbuatan, nisbah pahala. Seperti menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis, diubah kepada menghadap kiblat kepada Kaabah. Itu perbuatan tu sama, pahala pun sama. Ada setengahnya untung nisbah labur, nisbah pahala. Pahala lebih baik, lebih dapat banyak daripada yang dulu. Ada setengahnya pahala tu jadi kurang sikit, tetapi perbuatan tu jadi ringan. Seperti ayat perang tadi tu. Asalnya seorang lawan 10. Memanglah kalau sabar di atas seorang lawan 10 tu pahala besar, pahala banyak. Tapi dinasahkan hingga akhir katanya seorang lawan 2. Maka nisbah perbuatan tu ringan, walaupun pahala kurang sikit. Tapi pendek katanya adalah tempat untung. Dia nak cerita katanya dia tak akan jadi rugi sama sekali dengan sebab nasah. Paling kurangnya bersamaan. Kalau kebanyakannya untung. Begitulah. Sebab tu katanya tengok, jadi ringan sebab tu masalah katanya perempuan yang suami mati itu, iddah dia asalnya setahun. Asalnya setahun. Maka itu beratlah. Jadi setahun itu isteri yang mati suami tak boleh kahwin dengan orang lain. Tak boleh kahwin dengan suami baru, setahun. Tetapi diubahkan kepada 4 bulan 10 hari. Maka ringan sikit. Ringan banyak tu. Daripada 12 bulan jadi 4 bulan tu. Itu hikmat Allah Ta'ala menasahkan. Jadi maknanya paling kurangnya bersamaan. Dan ada setengah tu lebih untung daripada yang dulu. Maka sebab itulah ada berlaku nasah di dalam Quran. Jadi kalau tak sepatut, jadi tilik kepada itunya tak sepatut dicelai. Tak sepatut dicelai akan masalah nasahkan ayat-ayat Quran. Dengan sebabnya paling kurangnya masalah tak jadi rugi sama sekali. Paling kurangnya bersamaan, yang ghalibnya akan dapat keuntungan daripada nasah. Untungan nisbah ringan perbuatan atau keuntungan nisbah dapat banyak pahala. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini nak bagi kemas dengan katanya nasah tadi. Alam ta'lam, adakah tiada yakin oleh kamu? Adakah tiada engkau ketahui? Ini yakin. Ketahui dengan mana yakin? Adakah tiada engkau ketahui? Adakah tiada yakin oleh engkau, wahai Muhammad? Jadi asalnya tuju kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya tuju kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dia ayat Quran macam ni tu, alam ta'lam, tuju kepada Nabi Muhammad. Seorang tu, engkau ya Muhammad. Tapi bukan tentuan bagi Nabi Muhammad, bahkan meratai segala umatnya. Jadi maknanya di sini tu tuju pada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Dan kita ke semua. Adakah tiada ketahui engkau, adakah tiada engkau yakin bahawa Allah Ta'ala itu, bahawa Allah Ta'ala
atas tiap-tiap sesuatu itu, kuasa ini kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dia kandung. Dah. Engkau tak yakin kau? Bahkan jawab katanya, ya yakin. Maknanya tanya tu tanya nak bagi mengaku. Dia panggil istifham takriri. Seperti istifham pada alam nasyrah laka sadrak. Adakah kami tak pernah buka lagi ke dada engkau? Jawabnya, ya dah. Begitu. Maka di sini tanyanya, engkau tak yakin ke? Kata Allah kuasa nak buat segala perkara yang dia kehendak. Jawabnya, saya dah yakin. Kami dah yakin. Maka setengah daripada perkara yang dikuasai oleh Allah Ta'ala ialah menasahkan ayat-ayat mana yang dia kandung. Itu setengah daripada perkara yang Allah Ta'ala kuasa. Itu munasabah katanya, alam ta'lam mengiringi ayat nasah tadi. Jadi maknanya nak bagi kita mengaku kata itu kekuasaan Allah Ta'ala nak menasahkan mana-mana hukum, ganti dengan mana-mana hukum, itu dalam kuasaan dia. Bila Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Nampaknya dengan masa tu kita akhir di situlah. Alam ta'lam anna lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Pak.